Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, anda hari ini bersama dengan saya Fazif Fuad dan juga rakan saya Hanim. Dan apa khabar semua? Kita harapkan yang terbaik pastinya kan. Hari ini merupakan hari yang kita harapkan semuanya berada dalam keadaan sihat-sihat. Bukan itu sahaja, jaga diri baik-baik juga sebab apa sekarang ni macam semalam lah hujan lebat di merata tempat kan. Jadi pastinya ramai yang mengadu ataupun menyuarakan keadaan masing-masing. Ada yang menjadi mangsa banjir kilat, mangsa keadaan banjir dan sebagainya. Tapi ada juga yang nak menguruskan ataupun nak balik kampung tu agak ada kekangan lah sedikit kan. Sebab cuaca yang tidak mengizinkan. Bangun pagi pun susah sebenarnya dengan cuaca hujan-hujan sebegini. Dalam kita sukakan hujan tu ada juga yang berada dalam keadaan sukar kan sebab terpaksa dipindahkan dan sebagainya. Betul. Dan bercakap tentang cuaca ini, kalau ikutkan dalam kajian sebenarnya cuaca sekarang ini memang tidak menentu. Diikutkan kadar atmosfera pun dah berubah, kadar monsun pun dah berubah. Dan difahamkan semalam banyak juga tempat-tempat yang berlaku banjir kilat, khususnya di Melaka, di Kedah, di sekitar Lembah Kelang. Tapi tumpuan pagi ini Hanim kita nak berikan untuk mereka yang berada di Melaka ini. Difahamkan ada 36 lokasi di 3 daerah di negeri Melaka banjir kilat berlaku di sana sejak tengah hari semalam difahamkan. Betul. Dan sebelum kita mungkin mulakan kan dengan lebih dalam lagi tentang topik kita berkaitan dengan banjir di Melaka ni, baru-baru ni kita dapat juga kabar berita yang kurang menarik di mana seorang ahli bomba telah pun meninggal dunia di Hospital Melaka selepas menyelamatkan salah seorang mangsa di banjir di Melaka. Jadi ini dia kita sempat kongsikan kepada anda semua. Pastinya ini satu yang kurang enak untuk diceritakan, tetapi kita harapkan ramai-ramai sedekahkan Al-Fatihah dan tugas mereka untuk menyelamatkan mangsa ini bukan sekadar untuk berada di situ sahaja, tetapi mungkin melibatkan nyawa, bertarung nyawa untuk menyelamatkan mangsa apabila arus yang sangat kuat, mangsa banjir kilat dan sebagainya. Kita ucapkan takziah juga kepada keluarga. Jadi inilah sedikit visual yang telah pun dapat dipaparkan dekat sini antara pegawai ini, arwah ini sebenarnya bertungkus-lumus sebenarnya menyelamatkan mangsa. Dan pada permulaan awalnya anggota bomba itu sebenarnya bercadang, pegawai anggota bomba itu ataupun arwah bercadang untuk menyelamatkan beberapa orang kampung sebenarnya yang berada di kampung, tak silap saya di kampung Sungai Putat di Melaka. Dan ketika itu arwah dipercayai hilang pertimbangan susulan arus deras ketika memasang tali untuk menyelamatkan mangsa banjir. Jadi itulah dia. Air laju. Betul. Air laju. Jadi keadaan sebenar pun Wallahu alam kan, kita tidak tahu, tapi itulah asbabnya pemergian seorang insan yang bertarung nyawa untuk menyelamatkan mangsa-mangsa banjir. Kita harapkan semuanya berada dalam keadaan sentiasa berhati-hati, terutama sekali mereka yang berada di kawasan yang berpotensi untuk berlaku keadaan ini. Sebab ramai yang berkongsi katanya berlaku lagi. Maknanya ini bukan kali pertama, beberapa kali berlaku di kawasan yang sama. Betul. Banjir kilat ni sebenarnya kita tidak boleh jangka kan Anim? Ya, betul. Kita lihat berkemungkinan kita boleh tahu yang kadang-kadang kalau hujan tu lebat, kita tahulah hujan lebat ni ianya akan melibatkan bah ataupun banjir kilat berlaku. Tapi ini hujan yang tidak berhenti. Daripada pagi ke tengah hari sampai ke malam itu mengakibatkan banjir kilat berlaku. Ini perkongsian di aplikasi TikTok oleh seorang individu yang kita akan bersama-sama seketika nanti. Banjir teruk kali ini rumah kami, maknanya bukannya pertama kalilah, pernah terjadi di kawasan yang sama. Kalau anda dengarkan audionya, katanya dah tak ada orang dah nak angkatkan peti sejuk, dah tak ada orang nak angkatkan barang-barang berat sebab yang tinggal di rumah ini hanya seorang lelaki, iaitu ayahnya yang pastinya tak kuatlah kan nak angkat semua. Orang lelaki lain dah keluar pergi kerja. Jadi kita nak tahu jugalah bagaimana keadaan terkini. Kita bersama dengan Puan Nur Fazilah Yaakob, mangsa banjir di kawasan Bukit Bayan, Bukit Katil, Melaka. Assalamualaikum Puan. Puan, kita tak dengar suara, mungkin perlu onkan mic Puan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Puan, seperti mana Hanim katakan tadi, saya percaya ini bukan kali pertama berlaku banjir kilat di kawasan perumahan rumah Puan kan? Okey, kalau ikutkan daripada awalnya, sejarahnya, ini dah kali keberapa dah ni banjir kilat berlaku di sana ni? Untuk tahun ni kali ketiga. Tapi kalau ikut sejarah daripada dulu memang dah banyak kalilah. Cuma masa banjir yang paling teruk dah agak lama jugalah.
Tak jadi. Sekarang ni lah start daripada tahun ni dia jadi semula. Ya, ini dikatakan kategori teruk jugalah ya yang berlaku di rumah puan. Ya, betul. Air naik Agak sampai teruk parat untuk mana, tahun Puan? ni. Ya? Air naik sampai parat mana tu? Parat lutut. Okey. Lutut. Sebab saya ada dua bahagian. So yang dekat bawah ni kalau untuk anak tu boleh sampai ke pinggang lah. Tapi yang atas tu parat lutut. Kalau ikut sejarah, paling kedalaman paling dalam sampai takat mana agaknya? Pernah tinggi lagi? Pinggang? Pernah sampai pinggang. Betul. Air naik mula pukul berapa, Puan? Macam mana? Air naik semalam mulanya pukul berapa? Pukul 4 lebih macam tu. Masa tu siapa ada kat rumah? Puan sahaja ke? Tak, saya bawa anak pergi buat kad pengenalan sebab baru 12 tahun. So yang ada kat rumah ibu dengan ayah. Ya. Allah. Habis macam mana masa tu? So, macam mana tak dengar? Boleh ceritakan sikitlah macam mana keadaan masa tu kan? Kalut ni macam mana? Puan kongsikan bersama dengan kami. Ya, masa saya dekat luar tu, so saya on the way balik dekat luar, dekat kawasan Naikro memang dah hujan lebat dan memang dah banjir, naik air. Lepas tu, saya dapat call daripada ayah yang kata bilik saya semua dah masuk air. So saya bergegas baliklah rumah. Sampai rumah, tengok memang dah macam laut dah dekat depan rumah semua. Allah, hai. Apa kerugian-kerugian barang ke, dokumen-dokumen penting ada yang tak dapat diselamatkan ke? Sofa, almari, peti ais memang ayah tak boleh angkat lah sebab besar kan. Lepas tu ayah pun tak sihat. Ya. Memang kita orang balik-balik memang dah penuh air dah lah. Boleh tengok kan daripada video tu. Memang tak ada apalah dapat diselamatkan ya. Okey. Betul. Semalam memang banjir kilat berlaku memang berterusan kan sampai ke petang sampai ke malam kan. Okey, untuk waktu sekarang ini bagaimana keadaan cuaca di sana? Puan? Kalau puan tak kisah boleh tunjukkan kepada kami ke kalau puan kat rumah? Boleh pusing-pusing Boleh. Tengok halaman rumah. Sekejap saya. Okey, ni keadaan ni memang tengah kemas, tengah kosongkan. Okey. Oh, pagi ni dah tak hujan lah Ni dekat luar. Ni dekat luar. Okey. Perabot pun bawa keluar dah. Baik. Hujan lagi ke puan sana? Ya. Hujan lagi ke sana? Mendung je, tak hujan. Tu dah nampak matahari sikit tu, alhamdulillah lah kan? Betul, nampak matahari sikit dah. So, inilah kawasan yang macam laut semalam tu. Ya Allah, hai. Ini dah nak kerja bersih-bersih ni lagilah bukannya mudah juga ya puan ya? Betul. Kalau tengok dekat Melaka yang paling teruk di kawasan Melaka Tengah. Khususnya dekat Melaka Tengah. Melaka Tengah kan. Okey, di kawasan puan pula bagaimana? Adakah anggota bomba berada di sana semalam? Dekat kawasan saya ni tak ada, tapi kawasan Melaka Tengah yang lain ada. Dekat adalah yang paling teruk Durian Tunggal, dekat Kampung Tehel, Aikro. Puan, ini dekat sini. Ya. Ini macam kita cakap tadi lah, bukan kali pertama kan berlaku banjir kilat sebegini rupa. Sebelum kejadian ini berlaku, apa antara persediaan-persediaan yang puan buat sebelum berlaku banjir kilat ni? Bila tengok hujan dan nak hujan lebat tu, kita orang angkatlah juga barang sikit-sikit kan. Try angkat barang. Lepas tu memang tengah cuba untuk naikkan, tambahkan sikit kat kawasan rumah ni macam ni kan. Memang kawasan sana rendah. So saya diri ni tinggi sikit, tapi yang dekat saya berdiri ni masih still air penuh lah. Puan, kita harapkan agar yang terbaik jugalah Puan. Kita nak membantu yang sebaik mungkin adalah inilah melayangkan apa yang keadaan sebenar kan. Dan kita harapkan Puan dan juga keluarga sentiasa dipermudahkan dalam segala apa urusan yang rumit ini, insya-Allah. Amin. InsyaAllah, amin. Terima kasih. Terima kasih ya Puan bersama dengan kami sudi berkongsi. Itu dia Puan Nur Fazilah Yaakob, salah seorang mangsa banjir di kawasan Bukit Bayan, Bukit Katim, Melaka. Dan kita pasti ramai sebenarnya kan. Seperti mana di Kelang juga ada 16 buah keluarga kabarnya perlulah dipindahkan. Maknanya kawasan tu memang tak boleh nak diselamatkan lagi. Jadi apa pun kita harapkan segala urusan yang begitu sukar ini dipermudahkan dari pelbagai sudut insya-Allah. Okey, ni kita dah cuaca yang tak menentu ni, hujan-hujan ni apa semua ni. Mungkin ada yang dah bercadang
sebenarnya nak pergi bercuti dan sebagainya. Betul. Untuk waktu sekarang ni kita nak nasihatkanlah supaya boleh lakukan aktiviti percutian, tapi kalau boleh elakkanlah aktiviti air kan. kat sungai ke. Memancing tu nantilah dulu, simpan dulu semua peralatan memancing anda. Janganlah cuba-cuba waktu ni. Okey, itu dia perkongsian kita berkaitan dengan keadaan banjir. Jaga diri baik-baik. Kita akan teruskan dengan perkongsian kita tokoh Maulidur Rasul 1443 Hijrah. Yang mana pastinya anda dah tahu kan beberapa nama telah pun dinobatkan sebagai tokoh Maulidur Rasul dengan pelbagai latar belakang. Tapi kali ini kita nak kongsikan seorang figurah hebat. Jom sama-sama kita saksikan terlebih dahulu. Okey, baik, itu dia kita telah pun menyaksikan antara tokoh-tokoh yang hebat diangkat sebagai tokoh Maulidur Rasul untuk tahun ini, dan kita akan bersama dengan salah seorang nama yang telah pun diangkat sebagai tokohnya bagi berkongsi aspirasi dan kejayaan yang beliau kecapi. Dan saya pasti individu yang kami masukkan ini amat terkenal di Kedah kerana beliau ini merupakan tokoh penggerak dan juga memacu pengembangan institusi zakat dan menyantuni asnaf di negeri Kedah khususnya. Baik, kita terus saja ingin bersama dengan Tuan Syekh Haji Zakaria Othman, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Negeri Kedah yang telah pun berada di talian sekarang ini. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tuan Syekh, mungkin kita nak tanya jugalah sebab bila telah pun diberikan anugerah ini, pastinya tanggungjawabnya bukan berhenti setakat itu, lebih besar kerana haruslah menunjukkan apa yang mungkin perlu dibawakan. Kalau sebelum ni menyantuni asnaf, tapi kalau kita tengok background Tuan Syekh sendiri adalah berkaitan dengan hadis. Mungkin ada yang tertentu ingin disampaikan, terutama sekali untuk membawakan senario yang terbaru rakyat Malaysia. Silakan Tuan Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pertama sekali syukur alhamdulillah kita diberi peluang. Saya mewakili Lembaga Zakat Negeri Kedah dan mewakili agensi zakat se-Malaysia mengambil kesempatan ini untuk merakamkan perkataan terima kasihlah Fadli Anim kepada kerajaan Malaysia dengan memberi pengiktirafan kepada pertama sekali penggerak-penggerak yang terlibat dalam pelbagai latar belakang dalam memartabatkan syiar Islam di negara kita. Dan sudah pastilah bagi saya Fadli Anim, pengiktirafan ini bukan hanya kepada Zakaria Osman tetapi kepada semua agensi zakat di Malaysia. Dan bagi saya pengiktirafan ini sebagai satu pengiktirafan yang besar artinya daripada kerajaan Malaysia kepada institusi kewangan Islam. Kami daripada institusi kewangan sosial Islam, zakat, wakaf sudah pun dilihat gerak kerjanya dan diberi penghormatan dan pengiktirafan oleh kerajaan Malaysia. Dan sesungguhnya pengiktirafan ini adalah suatu benda yang besar dan insya-Allah Fadli Anim kita akan melaksanakan tugas dan tanggungjawab ini sesuai mengikut kerangka dan apa yang dikehendaki oleh syarak di dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab di sebagai agensi zakat khususnya kami di negeri Kedah ni. Ya, amin insya-Allah. Ya, dan saya percaya ini adalah satu penghargaan yang besar buat Tuan Syekh sendiri kan. Okey, berbalik kepada soalan yang dikemukakan, kita pun ingin mengetahuilah agaknya bagaimana Tuan Syekh melihat ataupun bagaimana Tuan Syekh bergerak untuk menjadi penggerak sebenarnya dalam memacu pengembangan institusi zakat di negeri Kedah itu sendiri, Tuan Syekh. Terima kasih Fadli. Ya. Sebenarnya apabila kita berada dalam agensi zakat, kita pertama sekali kita memahami apa dia kerangka yang dikehendaki oleh pemegang taruh stakeholders dalam industri zakat Fadli Anim. Sebagai seorang pembayar, mereka nak tahu zakat ini dibayar dan diagih ke mana. Sebagai penerima, dia nak tahu apa hak-hak dia.
sebagai orang yang tak bayar dan tak terima, Fazli, ni mereka pun nak tahu juga. Betul. Bukan saja orang Kedah nak tahu apa yang ada di Kedah, orang bukan Kedah pun nak tahu juga apa berlaku di Kedah, betul? Betul. Jadi kita atas asas itu kita belajar daripada isu-isu dan masalah yang percakapkan oleh pelbagai pihak. Sebenarnya semua orang ingin melihat bahawa agensi agama ini berjalan dalam keadaan yang memberikan penghargaan, memberikan keselesaan, memberikan kepuasan. Sebab itu Fadli, Anim, kami di Kedah, kita Lembaga Zakat Kedah, kita telah bangunkan satu sistem yang kita namakan sebagai zakat on touch. Jadi Fazli, Anim boleh dan siapa saja yang mengikuti perbincangan kita boleh download kami punya apps Zakat on Touch. Fazli, Anim boleh melihat berapa kutipan zakat sekarang, real time. Berapa sudah diagih, siapa penerima dan dia berada di mana. Jadi ini bagi saya memberi suatu keselesaan kepada pemegang-pemegang taruh bahawa mereka ingin melihat di mana kutipan zakat dan diagih. Yang kedua, suka saya sebut bahawa zakat ini kita kategorikan sebagai sebuah agensi kewangan sosial Islam, Islamic Social Finance. Fazli, Anim, dalam soal kewangan Islam, kita telah peraku dan dunia telah peraku bahawa Malaysia mempunyai sumbangan yang besar kepada pembangunan kewangan Islam dunia. Dan kita menjadi contoh kepada dunia sebenarnya. Dan ramai di kalangan cendekiawan cerdik pandai kita telah pun berbakti kepada dunia dalam soal dunia kewangan Islam. Melalui Bank Negara, melalui INSAF, melalui ISRA, IFIM dan sebagainya. Dan semua setiap bulan kita dipantau oleh panel-panel syariah. Berbeza dengan kita dalam kewangan sosial Islam. Kita masih lagi bercakap tentang kegagalan membangunkan zakat. Kita bercakap tentang kegagalan membangunkan industri wakaf. Saya nak ucap terima kasih kepada kerajaan Malaysia. Dalam bajet baru ni juga kita bercakap tentang suatu dana yang besar dalam menggerakkan wakaf di Malaysia. Sebab itu kita tidak ada pilihan, Fazli, Anim, kita mesti mengorak langkah ke hadapan bagaimana memertabatkan industri ataupun institusi kewangan sosial Islam seperti zakat supaya kewujudannya dirasai. Sebab itu kita meletakkan suatu harapan bahawa semua pihak terlibat dalam mengangkat agensi ini. Bukan pegawai-pegawai di lembaga zakat saja, Fazli, Anim. Semua pihak. Sebab kerangka agama ni kerangka kita bersama. Fazli, bila ada orang miskin, Fazli akan kata, zakat, tolong Ustaz, di sini ada orang miskin. Fazli telah bagi peranan, Fazli. Kita datang dan kita siasat. Fazli jangan kata, kenapa dia miskin? Saya tak tahu dia miskin je, awak zakat tak bagi. Di mana peranan Fazli? Di mana peranan Anim? Jadi kita gerakkan ini semua di Kedah. Jadi semua peringkat membantu kita. Betul. Kita harapkan segala inisiatif maupun tindakan yang dilakukan oleh pihak Tuan Che ataupun segala pihak yang terlibat Tuan Che dipermudahkan atas urusan untuk menyantuni asnaf. Terima kasih Tuan Che. Terima kasih Tuan Che. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sempat tengok Facebook Tuan Che sendiri dan Tuan Che sendiri ada membuat nukilan di atas penghormatan penghargaan kepada beliau ini dan tajuknya adalah Anugerah untuk Kedah. InsyaAllah kan. Pastinya inisiatif ini tidaklah terberhenti di mereka yang berada di Kedah kan. Betul. Pastinya inisiatif-inisiatif ini juga yang diberikan oleh pihak kerajaan akan membantu segenap golongan asnaf ataupun yang memerlukan. Itu yang menjadi perbahasan juga untuk membantu golongan yang miskin tegar, golongan yang memerlukan. Sebab kalau kita tahu pandemik ini melanda, ramai yang terjejas daripada yang mampu kepada yang tidak mampu. Yang tidak mampu tu lagilah memerlukan bantuan. Semua orang kena gebleng tenaga lah kan untuk membantu orang miskin ni. Kalau kita kalau
Kalau kita ni yang tak boleh nak bantu, kita ni menyampaikan, bagi tahu yang kat situ ada orang miskin, kat situ ada orang susah pun, itu dah kira membantu juga kan. Dan kita nak ucapkan sekalung tahniah juga kepada semua tokoh-tokoh yang telah pun dinobatkan, tokoh bersempena dengan Maulidur Rasul. Kita harapkan apa yang digerakkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum ini, semasa zaman baginda, diteruskan dengan wakil-wakil tokoh yang kita ada dan juga wakil-wakil individu yang menggerakkan syariat Islam, insya-Allah, dan dipermudahkanlah daripada segala urusan kan. Okey, itu dia tadi Tuan Syekh Zakaria Osman, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Negeri Kedah bersama dengan kami. Baik, kita nanti berehat sekembali nanti. Ini antara kreativiti dan hobi ni. Betul. Ini ada satu dan besar. pendapatan. Ada pendapatan juga. Pendapatan sebenarnya. Dan jimat juga duit. Banyaklah dan dia. Kita akan berkongsi berkaitan dengan tanaman aquaponik. Baik. Sebelum ni kita dengar hidroponik dan sebagainya kan. Ini aquaponik. Macam mana tu? Seketika nanti kita kongsikan. Berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Harap kita ceria-ceriakan pagi anda, hidupkan pagi anda dengan pelbagai perkongsian menarik. Dan jangan lupa untuk follow kami. Di Instagram kami ada MHITV3, di Facebook kami ada. Kepada penonton kita secara maya pun ramai yang kata, "Hai Fazli, hai Fazli." Hai balik kat mereka ya. Terima kasih menonton kami secara maya. Begitu juga yang menyaksikan kami secara langsung di TV3. Kita akan kongsikan satu hobi yang telah pun dikembang-kembangkan. Ini hobi bukan cacalan. Hobi dia bukan biasa-biasa. Bukan macam kumpul stamp ke, bukan macam tu. Tapi hobi dia lain macam sikit kan? Hobi lain macam sebab ni kreativiti dan hobi memang bergerak seiring dalam mencipta kemahiran yang tinggi ni. Kalau kita lihat kalau kapal terbang kan, biasa-biasa kecil-kecil je. Ini kapal terbang yang besar ni. Ni kapal terbang TUDM, iaitu dia punya namanya adalah A400. Nama dia. A400. Dan pesawat model TUDM ini adalah kawalan jauh. Diperbuat daripada polistiren dan komponen alatan elektronik. Itu yang menariknya di sini. Dan kita akan bersama dengan Syed Fadli, Syed Yusof secara bingkisan yang sempat kita kongsikan bersama dengan anda. Penghasilan model pesawat terbesar TUDM. Wow, ini dapat Peter Pan National World Record ni. Betul. Jom kita saksikan. Kerana minat mendalam terhadap dunia penerbangan, dia sanggup membelanjakan hampir ribuan ringgit untuk mencipta sebuah pesawat model TUDM kawalan jauh yang menjadi impiannya. Syed Fazli Syed Yusof, 40 tahun, mengambil masa 3 atau 4 bulan untuk menghasilkan sebuah pesawat kawalan jauh yang diperbuat daripada polistiren serta komponen alatan elektronik. Pesawat yang dihasilkannya adalah jenis Airbus A400M yang merupakan sebuah pesawat turboprop pengangkutan tentera dan penangki minyak yang mempunyai 4 enjin. Pesawat ini dimiliki oleh Tentera Udara Diraja Malaysia serta diiktiraf sebagai pesawat terbesar di Malaysia. Saya memang minat model-model macam ni lah. Macam model-model skill macam ni. Kan, sebab dia asli ada banyak model, tapi model-model skill macam A400 ni, macam ATR kat belakang tu apa semua. Yang tu lah orang kata apa yang minat lah. Sangat-sangat minat sebab tak semua orang boleh buat. Kan bila dia flying pun dia easy flying, dia relax, dia slow saja. Pembelajaran dia alhamdulillah lah masih jaga kan, alhamdulillah lah. Agak mahal sebab dia punya raw material foam dia, motor, propeller dia semua kan. Sebab kita cuba untuk ikut 100% scale A400 yang untuk UDM punya. Kan ini yang terbaik dengan kita punya resources yang kita ada. Barang-barang yang kita ada yang nak kena 3D print, ada yang nak kena order daripada luar negara yang dah tak ada stok. So kita kena pelbagaikan benda tu. Benda ni bukan sekelip matahari ni main esok pandai tu. Kan dia ambil masa juga. Tapi orang kata apa, sebab minat kan, kita invest dan kita belajar, kita beli kapal, kita beli equipment yang sepatutnya untuk belajar. So kita start dengan kapal yang high wing, kapal yang basic. A400M. Pesawat ini dilengkapi dengan sistem digital automatik tercanggih dan mempunyai kelajuan penerbangan antara 400 hingga 420 knot sejam dengan kelajuan jet. Pesawat ini boleh dioperasikan dalam pelbagai konfigurasi seperti pengangkutan kargo, pengangkutan anggota tentera, pemindahan perubatan, penangki udara dan pengawasan elektronik. Selain Malaysia, negara lain yang memiliki A400M ini ialah Perancis, Jerman, Turki dan United Kingdom. Namun Malaysia menjadi negara pertama memiliki pesawat ini di Asia.
Usaha, minat dan kreativiti mendorong Syed Fazli membuktikan kebolehan dirinya sehingga berjaya mendapat pengiktirafan daripada Malaysia Book of Records sebagai model pesawat kawalan radio terbesar. Model pesawat TUDM A400M ini mempunyai berat 10 kg dengan kelebaran 2.6 meter dan panjang 2.9 meter. Melihat kepada kecekapan pemiliknya, ternyata tidak semua individu boleh mengawalnya dengan baik, bermula dari pelepasan sehingga mendarat. Keselamatan orang ramai dan keadaan sekeliling menjadi keutamaan selain perlu dikendali di kawasan lapang seperti padang dan ruang yang terbuka. Lain macam kan dia punya hobi. Hobi awak apa? Main pesawat. Tapi pesawat tu besar tu. Saya rasa tu besar anak saya tu. Pesawat kontrol. Besar. Itu adalah saiz dan juga spek yang dikatakan model betul-betul lah. Ikut spek dan sebagainya. Siap pembikinan yang kalau anda tengok asalnya sebegitulah rupa. Itu yang dilakukan dan dalam belanja yang bukannya sikit-sikit. Dia kata Alhamdulillah lah. Alhamdulillah tu maknanya memang banyaklah melibatkan dia. A400M ataupun A400M tu adalah antara pesawat tercanggih TUDM waktu sekarang ini. Wow, dan kalau kita tengok geng-geng dekat situ, ada juga menghasilkan pesawat-pesawat yang lain kan, termasuklah ATR dan sebagainya. Itulah hobi mereka, kreativiti mereka yang begitu inovatif sendiri sekali, yang melibatkan belanja yang memang tinggi, tetapi itu minat mereka. Minat masing-masing ni berbeza-beza. Minat masing-masing berbeza-beza dan hobi masing-masing berbeza-beza. Ada yang hobi boleh jana pendapatan. Betul. Seperti yang kita nak kongsikan ni, tanaman aquaponik. Kalau sebelum ni kita selalu kongsikan kan tanaman hidroponik, tanaman yang tidak menggunakan tanah. Tapi kali ini sisa makanan ikan digunakan sebagai baja. Maknanya kat situ ada ekosistem yang dilakukan di mana kita bagi makan ikan keluarkan sisa dan sisa itulah dijadikan baja untuk tanaman itu. Wow, itulah yang dinamakan sebagai aquaponik, gabungan antara ternakan ikan dan juga tanaman. Menarik, ikan dengan tanaman sekali. Jom sama-sama kita saksikan. Okey, jom. Baik, sekarang ini kita dapat lihat pelbagai jenis teknik tanaman digunakan mengikut kesesuaian dan kehendak bagi mereka yang gemar aktiviti bercucuk tanam ini. Antaranya ialah tanaman konvensional yang menggunakan campuran tanah sebagai medium asas dan juga tanaman jenis hidroponik yang lebih mudah dan ringkas. Segmen laman kali ini kita akan bawakan kepada anda satu teknik yang baharu, iaitu teknik aquaponik, yang mendatangkan dua manfaat, iaitu manfaat kepada hidupan akuatik seperti ikan dan yang kedua manfaat kepada hasil tuaian kita nanti. Untuk itu bagaimana teknik ini berfungsi, dan saya bersama dengan Encik Syed Azwan Syed Omar untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang teknik aquaponik ini. Assalamualaikum Cik Azwan. Waalaikumsalam, khabar baik. Baik Cik Azwan, mungkin Cik Azwan boleh kongsikan tentang teknik tanaman aquaponik ini? Okey, aquaponik ni adalah satu sistem gabungan di antara peternakan ikan dan tanaman sayur secara bersekali. Bermaksud diorang hidup dalam satu sistem. Diorang saling melengkapi lah kalau dalam bahasa yang mudah, sebab ikan akan menghasilkan sisa dia. Pada sisa dia akan menjadi amonia. Iaitu amonia tu boleh memberi efek pada ikan lah satu masa nanti. So, bila air ikan tu saya salur pada sistem tanaman saya, so sayur-sayur tu akan mengambil amonia tu untuk dicernakan untuk air tu kembali jernih dan sesuai untuk ikan tu. So, daripada sisa ikan tu, sayuran tu akan dapat baja untuk pembesaran dia. Mungkin Cik Azwan boleh tunjukkan tak tentang bagaimana teknik ini berfungsi? Mungkin Cik Azwan boleh tunjukkan kebun Cik Azwan? Boleh sekejap Ini adalah first main dia, kita kena ada tangki lah. Macam saya guna tangki 150 gallon, tangki air rumah biasa tu. Daripada sini saya lepaskan ikan dalam 150 ekor. So dia akan dalam tempoh sebulan 2 bulan tu dia akan ada mati lah. Cuma dia mati dia minimal 1 ekor atau 2 ekor tu normal. Pada sini kita nampak ini ada pipe ni. Pipe ni akan bawa solid, iaitu sisa air yang bersekali dengan najis-najis haiwan. Dia akan pergi ke filter. Di sini ada 3 filter. Ini radial filter, bermaksud solid akan terapung di sini.
solid waste. Okey, di sini pula adalah biofilter. Biofilter ni mewujudkan bakteri yang baiklah untuk membantu dalam proses mencuci air, mengurangkan tahap amonia di dalam air kolam ikan tu sendirilah. Okey, daripada sini dia akan pergi ke sump tank. Sump tank ni adalah pump saya di sini. Inilah main pump saya. So daripada air pump ni, daripada tangki ni, air ni akan disedut naik ke atas ni melalui sini. So saya ada pecah pada dua. First saya akan buat medium Okey, yang second saya pergi daripada sini, saya salur ke pipe ni lah. Biasa pipe ni kita tengok dalam aquaponik banyak orang pakai lah. Direct daripada air ikan tu sendiri yang memberi baja pada pokok-pokok ni. Ini adalah 100% organik. So daripada sini dia akan mengalir ke sini dan turun. Dia akan turun balik ke kolam ikan. Sebenarnya kita right. Dia juga kalau ikutkan tumbuhan juga merangkap sebagai filter untuk air tu. Kira air tu lebih bersih lah. Saya harap lebih ramai lah ingin mencuba sistem aquaponik ni. Bagi saya sistem aquaponik ni menarik dan mudah. Penjagaan dia pun tak terlalu renyah dan dia adalah pure organik. Itu yang menarik. So bila kita nak makan, kita boleh ambil just di kebun kita boleh just tuai je sayuran tu. Tak perlu risau tentang racun, tak perlu risau tentang apa-apa. Kita boleh makan terus. Dan ikan pun kita akan dapat hasilnya. Itulah tadi segmen gaya hidup kita, tanaman aquaponik. Itu antara yang kita boleh kongsikan bersama dengan anda semula. Betul. Kalau mungkin anda di rumah ada idea apa-apa sahaja kan berkenaan dengan gaya hidup, kongsikan tahu bersama dengan kami di Facebook. Anda dah tahu wartawan kami boleh olahkan kan. Boleh sama-sama berkongsi untuk penonton-penonton kita di rumah tahu ada cara tertentu yang kita boleh lakukan sebenarnya. Kalau tengok tadi tanaman tadi, ikan tadi tu memang menarik lah. Tanaman dia sayur-sayur segar dan difahamkan asli kata wartawan kita kata ikan yang dibuat dalam sistem aquaponik itu, ikan itu tidak hanya kalau dimakan. Jadi anda boleh cuba kat rumah. Ini ada satu tengoklah tanaman dia segar bugar bukan betul. main lagi. Macam Cameron kan. Okey, ini ada satu pantun berkaitan dengan aquaponik. Silakan. Aquaponik cara integrasi, ada tanaman ikan sekali. Air di kita diguna berkali. Boleh dicuba, cari informasi. Saya beli tapi kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini baru kita beli. Okey, jangan ke mana-mana. Okey, kembali lagi pastinya di Malaysia hari ini bersama dengan saya, Fazli dan juga Anem. Kalau dilihat dekat kaca televisyen ataupun dekat handphone anda, saya dan juga Anem mungkin agak berbeza sikit penampilannya. Dia punya wardrobe-nya, pakaiannya. Anem cantik, berseri-seri. Saya pun handsome juga. Tapi ikut kan? Pada cita rasa sendiri. Lainlah sikit. Dia ikut cita rasa sendiri. Macam tadi, hobi lain. Cita rasa pun lain. Walaupun anda tengok tu, harap-harapnya elok je lah ya. Okey, kita teruskan saja dengan berkongsi dengan anda. Kalau selalunya kita berkongsi apa yang berlaku di Malaysia, tapi kali ini kita nak juga tinjau apa yang menarik ataupun apa yang berlaku di luar negara berkaitan dengan isu-isu di pesawat terhempas ya. Dan juga isu yang melibatkan sambutan Maulidur Rasul yang baru-baru ini berlaku. Ada juga serangan di Nigeria dan juga di Indonesia ada seorang guru ni yang membuat perabot daripada botol plastik. Okey, sekalinya pastinya jom kita lihat rangkuman luar negara. Tanggal 12 Rabiul Awal, seluruh umat Islam di dunia menyambut hari kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Sambutan ini turut diraikan oleh rakyat di bumi Palestin pada Selasa lalu. Ibarat satu keajaiban apabila kesemua 21 penumpang terselamat dalam kejadian pesawat terhempas di Houston, Texas.
Pesawat McDonnell Douglas MD-87 itu dikatakan membawa peminat tegar sukan baseball menonton satu perlawanan yang diadakan di Boston. Hampir seluruh badan pesawat musnah dalam kejadian yang berlaku. Walau bagaimanapun, semua 21 penumpang termasuk 3 anak kapal sempat menyelamatkan diri sebelum enjin pesawat terbakar. 43 orang maut ditembak oleh seorang lelaki bersenjata dalam serangan di sebuah pasar di Kampung Goronyo, Barat Laut Sokoto, Nigeria. Menurut jurucakap pemerintah Sokoto, Muhammad Bello, serangan terbabit disyaki didalangi kumpulan pengganas di kampung itu. Keganasan yang semakin meningkat sejak beberapa bulan lalu di Barat Laut juga telah memaksa ribuan penduduk meninggalkan kediaman mereka. Menurut Pertubuhan Migrasi Antarabangsa, dianggar lebih 130,000 penduduk telah melarikan diri sejak 2 tahun lalu. Seorang guru di Jakarta, Indonesia tampil dengan idea kreatif untuk meraih pendapatan sampingan melalui penghasilan perabot yang menggunakan botol plastik. Perabot yang boleh menampung berat sehingga 195 kg itu turut dipasarkan menerusi Instagram dengan harga antara kira-kira RM300,000 sehingga RM1,000,000, iaitu kira-kira RM88 sehingga RM296. Selain menambah pendapatan keluarga, usaha Zainuddin ini juga dapat mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar. Anda menyaksikan pelbagai cerita suka dan juga duka rangkuman isu-isu luar negara. Okey, baik, untuk waktu sekarang ini sebentar lagi kita nak bercakap ataupun bercerita tentang tajuknya aspirasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membina masjid. Kita tahu sebenarnya Rasulullah ni berhijrah ke Madinah, perkara pertama yang Rasulullah buat adalah untuk membina masjid. Tapi untuk waktu ini, apa kata kita saksikan paparan ini terlebih dahulu. Memiliki rumah di syurga lebih mudah berbanding memiliki rumah di dunia. Berinfak dan berwakaflah kepada dana pembinaan Komplek Masjid Asyakirin, Bandar Mahkota Cerah sekarang. Okey, baik. Untuk memperkatakan dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan apa yang kita nak katakan ini, kita terus saja bersama dengan Ustaz Wan Muhammad Jeffrey Wan Ibrahim, pengerusi Kompleks Masjid Asyakirin BMC. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Saya doakan Ustaz sihat ya, Ustaz ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Okey, Ustaz. Pun harapnya sihat insya-Allah. Amin, Ceria nampak hari ni, baju menarik Itulah dia. Okey, baik Ustaz. Permulaan yang saya rasa ramai yang ternanti-nantikan, kita nak bercerita berkenaan dengan tajuk kita iaitu aspirasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membina masjid. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man walah. Tuan Cik Fazli dan seterusnya, penonton-penonton sekalian, alhamdulillah, menyebut tentang tajuk kita hari ini aspirasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membina masjid. Berkebetulan dengan sambutan Maulid Rasul. Jadi kita dalam proses sekarang ni masing-masing nak menceritakan tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita baru lepas 24 jam secara berterusan online kuliah tazkirah berkenaan dengan sirah Rasulullah. Jadi antara salah satu sirah besar yang berlaku dalam hidup Rasulullah ialah hijrah ke Madinah. Bagaimana yang Cik Fazli sebut tadi, perkara pertama yang Rasulullah laksanakan di Madinah ataupun di Quba ialah mendiri masjid Quba. Di Al-Quran, masjid usisa ala taqwa, masjid yang didirikan atas ketakwaan. Tetapi satu peristiwa yang besar juga yang perlu kita lihat ialah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melangkah masuk ke Madinah itu sendiri. Yang mana baginda menaiki unta dan unta baginda berhenti di satu tempat. Yang mana tempat berhentinya unta tersebut merupakan mimbar Rasulullah di Masjid Nabawi sekarang. Kalau kita perhatikan. Di tempat berhentinya unta tersebut dijadikan masjid dan itulah mimbar masjid sekarang, Masjid Nabawi. Dan hari keberapakah agak-agaknya Nabi buat Masjid Madinah ini, tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tengok teliti dalam sejarah, Rasulullah membina Masjid Nabawi ataupun kita sebut sebagai Masjid Madinah, Masjid Nabawi ini selepas hari kedua baginda berada di Madinah. Cukup Rasulullah mengutamakan pembinaan masjid. Jadi
kita perhatikan perkara ini besarnya peranan masjid dalam sejarah hijrah Rasulullah. Bahkan kalau kita perhatikan masjid ini sendiri, dia bukan satu sebagaimana rumah biasa-biasa, bukan sebagaimana pejabat dan sebagainya. Kerana di masjid nanti, apabila terbinanya sebuah masjid, apabila kita membina masjid, bermakna kita membina atau menyediakan tempat perhimpunan umat Islam untuk beribadah. Itu hebat. Masya Allah. Berhalaqah ilmu, bertadarus Al-Quran, bermesyuarah dan beramal kebajikan. Itu cara inspirasi. Betul, itulah dia. Kalau nak bercerita memang panjang lagi sebenarnya sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Okey, Ustaz, boleh kongsikan tentang rancangan untuk pembinaan Masjid Asyakirin ini bermula, Ustaz? Baik, secara ringkas saya sebut, mungkin masa terhad kita ringkaskan. Kami mendapat kelulusan daripada pihak Majlis Agama Islam Selangor pada tanggal 11 September 2010 untuk kebenaran pembinaan dan alhamdulillah di tapak tersebut peringkat sekarang ni kita ada sebuah surau, tetapi surau tersebut sudah tidak mampu untuk menampung jumlah penduduk yang semakin bertambah. Maka kita anggarkan pertambahan penduduk buat masa sekarang ini dah mencapai 3,000 ke 5,000 jemaah boleh datang kalau kita buat program besar, maka boleh terpaksa menampung jumlah yang besar dan mungkin akan bertambah lagi pada masa datang. Jadi oleh itu kami JK Jabatan Kuasa Penaja Pembinaan Masjid telah pun beberapa kali merancang dan alhamdulillah peringkat ini kami telah mendapat pelan baru dan sebagainya dan kos untuk pembinaan bukan masjid tapi kami nak buat komplek Masjid Asyakirin. Maknanya satu bentuk komplek yang merangkumi di dalam kawasan tersebut adanya masjidnya, adanya dewan serbaguna, adanya asrama, ada rumah kedai, ada lagi kemudahan-kemudahan untuk penduduk ataupun masyarakat Islam. Kita nak jadikan one stop center bagi mereka penduduk Islam di Bandar Mahkota Ceras, nak menghidupkan kawasan Bandar Mahkota Ceras dengan masjid ni sebagai tempat bukan hanya sebagai ibadah, bahkan dia juga sebagai pusat perkumpulan orang-orang Islam, masyarakat Islam di sini, sebagaimana inspirasi Rasulullah buat masjid di Madinah disekelilingi oleh kawasan pasar dan sebagainya. Jadi kami nak buat suasana komplek ini adalah suasana yang hidup kepada masyarakat di sini, insya-Allah. Baik, Ustaz. Kita ada 1 minit lagi, Ustaz. Oh, memang sangat cemburu masa kita ni. Mungkin Ustaz boleh kongsikan antara kelebihan kalau kita infakkan wang kita ini dalam pembinaan masjid dan yang terakhir sekali bagaimanakah caranya untuk kita ini melakukan infak nanti. Silakan, Ustaz. Baik, kelebihan infak dalam masjid ini tidak perlu kita fikirkan. Banyak sangat hadis yang boleh kita lihat. Cuma saya nak ambil satu hadis yang disebut ketika mana Sayyidina Uthman bin Affan nak membesarkan Masjid Nabawi dan dia mendapat tentangan daripada para sahabat, tetapi Sayyidina Uthman meneruskan pembinaan tersebut dan hadis ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Sayyidina Uthman menyatakan bahawa aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang membina masjid kerana Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan membina baginya rumah di syurga kelak sebagaimana binaan tersebut. Masya-Allah, seolah kita bina rumah Allah di dunia, kita membina rumah kita di akhirat. Itu yang pertama berkenaan kelebihan infak untuk membina masjid. Yang kedua, cara untuk tuan-tuan nak membantu kami, mungkin kita tak mampu nak bagi sekedebuk nak buat sebuah masjid yang bernilai jutaan ringgit. Mungkin tuan-tuan boleh bantu sekadar yang tuan-tuan mampu. Tuan-tuan boleh layarilah website kami www.masjidasyakirin bmc.my dan juga boleh tengok pada Facebook kami Komplek Masjid Asyakirin Bandar Mahkota Ceras untuk tuan-tuan mendapat maklumat lebih lanjut. Kita ada berbagai-bagai akaun yang kita buka, 2-3 akaun yang kita buka untuk memudahkan penyumbang-penyumbang. Segala apa yang diinginkan ini, diimpikan ini untuk pembinaan kompleks masjid ini dipermudahkan nanti. Baik, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kita telah bersama dengan Ustaz Wan Muhammad Jeffrey Y. Ibrahim, pengerusi Kompleks Masjid Asyakirin BMC. Jadi anda boleh lakukan infak anda di sana. Baik, kita nak berhenti berehat seketika. Kepada anda semua yang meminati Ara Johari dan juga Lil J, jangan ke mana-mana. Masih lagi bersama dengan kami tapi jangan keliru. Jangan keliru dengan nama dia. Afad ke Fazli? Kadang-kadang kita panggil dia Afad, kadang-kadang kita panggil Fazli. Orang yang sama. Keliru. Orang yang sama tapi orang yang sama. Cerita pasal keliru ni sebenarnya kita nak kongsikan kepada anda semua. Ada single terbaru yang dikeluarkan oleh 2 anak muda ini bertajuk Keliru. Dari Lil J dan juga Ara Johari. Kita terus saja nak bersama dengan mereka berdua. Assalamualaikum Lil J dan Ara Johari. Selamat pagi. Selamat pagi, guys. Waalaikumsalam. Selamat pagi.
Tapi pertama sekali kita nak tegur Lil J lah. Boleh. Lil J tu. Nak tahulah sikitlah, mungkin boleh kongsikan kepada penonton Malaysia hari ini profil awak, permulaannya Lil J. Hi guys, I'm Lil J, rapper from Subang Jaya, and I've been in the industry for almost 7 years, and I am there's more coming from me. So stay tuned. Inilah budak-budak Subang Jaya. Memang ada gaya. Okey, macam mana boleh terjadinya kolaborasi ni? Siapa yang mencari siapa ataupun macam mana kalian berdua boleh jumpa? Okey, this is it. Kita kena buat satu single Keliru ni. Ara silakan. Okey, actually kita orang dah lama kawan. Kita orang dah 5 tahun dah berkawan sebenarnya, tapi tak berkesempatan lagi untuk berduet bersama. And then masa kita orang sebelum kita orang dapat lagu ni, memang Lil J sangat tengah down, tengah menghadapi satu masalah yang sangat besar berkenaan family dia. So kita orang macam Ara konsel lah lama-lama. Ara tahu Lil J tu macam mana. Tiba-tiba dia black out kan IG dia semua jadi hitam apa semua. Ara ajak dia untuk IG live sebab ramai juga fans yang tanya kenapa Lil J macam ni apa semua. So bila buat IG live tu, Mr. General sendiri and team daripada Karma sendiri tengok live kita orang tu dan nak bagi lagu untuk kita orang berdua. So macam Ara sendiri, takkan kita tak nak ambil lagu daripada Mr. General kan, sebab kita dah lama tak dengar karya dia. So Ara macam ini peluang yang besar untuk Ara. Sebab tu Lara setuju untuk berduet dengan lagu ni. Kalian baru je rilis seminggu yang lalu kan untuk Keliru ni. Kini kalau yang terkini kita nampak 51,000 dah tontonan. Ini satu perkembangan yang baik lah. Promosi untuk lagu Keliru ni macam mana? Apa target audience kalian? Target kami sebenarnya kita nak kepentas lagi besar Lil J. Okey, Lil J pula. Kita nak berjaya lah. Lil J sendiri bagaimana Lil J melihat lagu ini? Apa yang best? Apa yang seronoknya lagu ni? Yang boleh orang suka ni? Actually it's macam lagu yang personal bagi Lil J, sebab lagu ni pasal family Lil J and Lil J, macam mana Lil J membesar from my childhood and semua. So untuk saya lagu ni memang sangat special sebab saya dapat peluang untuk kerja bersama dengan Ara, and also lagu ni ditulis oleh Mr. General and team daripada Karma. So Lil J sangat bersyukur untuk dapat peluang ni, and lagu ni memang sangat special untuk Lil J. Ada tak part favourite kalian berdua yang boleh kongsi sikit lah kan? Ara sikit, Lil J sikit, nyanyikan, hiburkan kami dengan part yang favourite kalian berdua untuk lagu Keliru ni. Boleh. Okay. Tak sabar dengan rap Lil J ni. Silakan. Okay. Keliru, mengapa dalam terluka aku masih merindu dirimu. Apakah perlu di sana? Adakah kau juga merinduku? Terasa berat tanggunganku menatang rindu. Acap kali kau menjelma di dalam fantasiku. Diseram pilu, terdiam membisu. Sedekat yang melewatiku kekal keliru. Bertanya, mengapa, di mana kau berada? Berserakan soalan bercerana dalam dada. Mengapa kini kau puncanya segala dilema? Mengapa kini kau puncanya ku lena tak lena? Takkan ku lupa, detik jeda berlima. Mengharungi dunia, ku terharu terkesima. Walaupun seketika kau satunya adiwira. Segenap daya melimpah kasih dah ku terima. Ada, kita di studio pun ada yang nak sambung. Yes, aku keliru. Okey, baik. Thank you. Jadi ada semua boleh support lagu ni Keliru di YouTube dan semua boleh tengok music video tersebut. Okey, last mungkin daripada Ara nak sampaikan kepada peminat secara ringkasnya, silakan Ara. Silakan. Kepada peminat. Ara nak cakap dengan diorang semua untuk support lagu ni sampai ke pentas besar, sampai ke tahap yang lagi tinggi. Dan Ara harapkan yang terbaik untuk lagu ni. Semoga kami dapat perform lagi banyak dengan lagu ni lah. InsyaAllah. Okay, Lil J pula, silakan Lil J. Lil J nak ucapkan terima kasih to everybody yang telah support kita, sharing and dengar lagu Keliru. And Lil J just nak korang keep supporting us and keep sharing the song and bagi banyak lagi orang dengar and banyak lagi orang support. Thank you so much. Jangan lupa dengarkan lagu Keliru. Tengok music video kat YouTube. Terima kasih Ara, terima kasih Lil J.
Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Okey, dan juga kepada anda yang rindukan karya Mr. General dan juga Malik, inilah masanya untuk anda support Keliru. Okey, esok kita menarik. Esok yang menarik akan kami bawakan, kita nak bawakan perkongsian dari luar negara, ianya memberi dan juga khidmat kerja-kerja amal di luar negara. Dan jaga diri baik-baik ya, balik kampung ke, dan anda yang berada dalam keadaan yang mungkin banjir dan sebagainya, semoga dipermudahkan. Assalamualaikum. Jaga diri. Bye-bye. Peace, no love. Keliru, keliru. Mengapa dalam terluka aku masih merindu dirimu, dirimu. Apa kabarmu di sana? Adakah kau juga merinduku? Terasa berat tanggunganku menatang rindu. Acap kali kau menjelma di dalam fantasiku. Diserambi pilu, terdiam membisu. Sedekat yang melewatiku kekal keliru. Bertanya mengapa, di mana kau berada? Berserakan soalan bercerana dalam dada.